yang menyeramkan. Encik Farid berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Ketika itu beliau sedang memandu di waktu malam dan baru sahaja menghantar ibu mertuanya pergi berubat. Ibu mertuanya ada saka yang diturunkan dari nenek moyang, dan sekarang ini ibu mertuanya dalam keadaan tidak begitu sihat. Sakit semakin teruk. Kadangkala adalah gangguan-gangguan yang melanda ibu mertua Encik Farid. Sebagai seorang anak menantu, kata beliau, apabila isteri minta tolong, menghantarkan, menguruskan, saya terpaksa lakukannya, Casey. Bukan kerana apa, sebenarnya saya tak suka dan tak percaya tentang ini semua. Betul, Casey. Isteri saya adalah anak yang sulung. Yang lain semua, Casey, anak-anak yang lain tak boleh harap. Jadi isterilah yang menguruskan segala apa yang diperlukan oleh ibunya ataupun ibu mertua saya, kata Farid. Jadi isteri saya telah pun meminta saya mencarikan pakar, dan saya telah pun berulang-alik, Kisi, ke rumah pakar tersebut. Pada setiap malam-malam tertentu bawa ibu mertua ke sana untuk berubat, kemudian hantar dia balik ke rumah, barulah saya pulang. Pada mulanya pertemuan dengan pakar tersebut untuk pertama kali, dan kali yang kedua isteri ikut. Kemudian pertemuan dengan pakar tersebutlah ketiga kali, 4 kali, 5 kali dan sebagainya. Isteri dah tak ikut lagi sebab isteri saya bertugas. Jadi sayalah yang setiap kali balik dari tempat tugas sekitar pukul 6 petang akan pergi ke rumah mak mentua saya, jemput dia selepas waktu isyak, kemudian pergi ke rumah pakar. Sesi rawatannya memakan masa lebih kurang 2 jam hingga 2 jam setengah. Kemudian barulah saya bawa dia pulang ke rumah, hantar dia naik ke atas, turun bawa balik, pandu kereta pulang ke rumah. Jadi pada malam-malam tertentu itulah rutin yang harus saya laksanakan. Tak apalah, Casey, isteri minta tolong, saya bantu. Tapi Casey, yang menyeramkan dalam perjalanan, kata Encik Farid, kadangkala saya jemput ibu saya sekitar 8:30 malam. Bila saya jemput dari rumah, dia akan turun macam saya diam. Ibu mertua saya ni, sejak penyakitnya semakin menjadi-jadi, dia jarang berbual, suka berdiam diri. Jadi saya turun bawah dengan dia pergi ke tempat letak kereta. Dia naik, dalam perjalanan dia akan pandang saya, dia akan senyum tengok. Kemudian dia akan kata, Farid. Ya, Mak? Kau fikir kau hantar aku ulang alik rumah si Dini, aku takut. Aku takkan keluar. Aku duduk dalam... Kau ingat, Farid? Kau tu ada anak, cucu aku. Nanti aku akan wariskan harta pusaka aku pada cucu aku. Ingat, Farid? Kau boleh hantar aku 20 kali, 1000 kali pun. Kalau aku degil tak nak keluar, aku tak nak keluar. Mak, apa Mak cakap ni, Mak? Mak istighfar, Mak. Kemudian ibu saya mula diam, dah tak layan. Seolah-olah dalam keadaan ibu berbual, antara dia diam, kemudian dia berbual, tu bukan ibu saya. Teman-teman Ria 897. Setiba di rumah pakar itulah, pakar tu mengubatkan, saya beritahu, pakar tu mengatakan memang benar. Dalam badan ibu saya ada makhluk jin yang duduk dan tak nak keluar. Dan jin yang duduk dalam badan ibu mengikut kata pakar. Tak tahulah kisi yang dia ni karut ataupun tidak. Tapi katanya ada lebih kurang 11 ekor jin yang mendiami, yang menduduki ataupun yang menetap di dalam badan ibu saya. Saya memang tidak percaya akan benda-benda ini semua. Sampailah pada satu hari, apabila saya sedang tidur malam, kemudian isteri kejutkan saya. Katanya, awal petang tadi bila saya bertugas, anak saya mengatakan beberapa kali dia nampak ada orang seram dalam bilik tidurnya. Orang seram tu apa? Jadi anak saya ni melukiskan gambar. Buat bulat kepala, kemudian badan tu macam stickman lah.
Yang menyeramkan Kisi bila isteri tunjukkan lukisan, rambut dia banyak dan panjang sampai ke lantai. Saya bila melihat lukisan anak saya walaupun tak sempurna mana, dah rasa seram meremang bulu roma. Saya kata pada isteri yang saya tak nak hantar lagi mak mentua saya. Isteri menangis-nangis, Kisi tolonglah, kena ubatkan mak mentua. Dan saya kata kerana hantar mak mentua lah anak kita kena ganggu. Dan sekarang ini saya berbelah bagi, nak buat ataupun tidak, Kisi. Saya ingin tanya pendapat para pendengar Misteri Jam 12 yang arif, yang budiman, yang lagi bijaksana. Bagaimana, Kisi? Adakah patut saya pentingkan mak mentua saya sampai dia pulih? Ataupun saya patut pentingkan anak saya yang baru berusia berapa tahun? Bagaimana, Kisi? Tolonglah tanyakan. Terima kasih dan selamat tengah malam dari peminat rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar